أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في الكتاب الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. Jadi ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah sekalian, pertama kalinya ana suka untuk menyeru dan mengajak kepada semua ikhwah untuk sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana di atas limpah nikmat iman dan Allah SWT telah beri kita keizinan yang bagi Ana secara peribadinya Ana rasa sangat sangat besar kan. Keizinan berpeluang untuk sama-sama berkongsi ilmu dengan ikhwah dan akhwat semua yang berada di luar Malaysia kan. Dan Ana juga suka untuk menyeru pada semua ikhwah dan akhwat untuk sama-sama kita selawat pada baginda sallallahu alaihi wasallam, kerana sekiranya tanpa perjuangan baginda sallallahu alaihi wasallam dengan bersungguh-sungguh dan dengan sedaya upayanya, mungkin takkan dapat kita mencapai nikmat Islam sampai ke hari ini. Jadi sebagai mukadimah untuk sama-sama mengajak pada ikhwah dan akhwat untuk kita sebelum memulakan kuliah kita pada malam ni, untuk kita sama-sama membetulkan niat kita. Mudah-mudahan bersamanya kita dalam majlis ilmu ni, dalam majlis yang insya-Allah akan ada rahmat dan juga nikmat daripada Allah Subhanahu taala. Allah sentiasa menjaga hati-hati kita, menjaga segala tingkah laku kita supaya tidak terdorong ke lembah kemaksiatan dan juga kepada perkara yang Allah tak suka. Jadi kita mulakan dengan kita betulkan niat kita dalam hati, insya-Allah. Ana dimaklumkan daripada ikhwah Jepun, Suhaib Badrul. Sebelum ni di Jepun memang tak ada lagi pengajian kan daripada ikhwah Mesir. Okey. Jadi ana harap sekiranya pengajian pada malam ni, kuliah pada malam ni adalah pengajian yang pertama. Jadi mudah-mudahan Allah sentiasa memberikan lagi keizinan kepada kita untuk terus kan kita menjalinkan hubungan di antara di antara benua kan. Untuk sama-sama kita berkongsi pandangan, berkongsi ilmu, berkongsi kefahaman. Terutamanya apabila ia berkait rapat dengan tugas kita sebagai seorang pendakwah ISMA kan. Berkait dengan fikrah, berkait dengan tarbiyah dan juga perjalanan hidup kita di atas karunia Allah ni, insya-Allah. Jadi ana akan terus masuk dalam slide. Jadi seperti yang tu semua tengok kat slide tu, tajuk dia pengenalan pengajian syariat Islam. InsyaAllah kuliah kita berkisar tentang pengenalan. Maksudnya bila sebut pengenalan, benda-benda yang kita kena tahu. Dan insyaAllah pada pengusian Ana pada kali ni, dia lebih kepada apa perkara-perkara asas sebelum kita mengenal syariah Islam, dan juga segala intipati ajaran-ajaran yang ada dalam agama kita, iaitu agama Islam. Dan sebab tu kalau anda perasan, kalau pindah ke yang kedua, mukadimahnya suka nak sebut dulu sebelum kita mengenal macam mana agama Islam ni datang dan juga turun ke muka bumi ni. Satu-satu ajaran ataupun satu-satu fahaman mana-mana pun sebelum dia difahami ataupun sebelum dia dipelajari, suka untuk kita kenal lebih dahulu
macam mana sebuah masyarakat. Hmm. Maksudnya kalau kita pernah baca sejarah kan, sirah baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana agama Islam tu datang di Kota Mekah, semenanjung Tanah Arab. Jadi untuk permulaan ni anak-anak ikhwah dan akhwat, kita kenal dulu macam mana, apa itu masyarakat kan. Kenapa masyarakat ni sangat-sangat memainkan peranan yang penting dalam kehidupan seorang manusia, seorang individu manusia. Memang rujuk ada sebuah buku yang ditulis oleh Dr. Abdul Karim Zaidan, seorang ulama Iraq yang merupakan seorang ahli ikhwan muslimin. Memang buku ni sebelum diceritakan tentang syariah itu sendiri, diceritakan dulu macam mana kondisi ataupun situasi sebuah masyarakat yang sebelum dia menerima Islam tu, sebelum dia menerima syariah tu, macam mana kondisi dia. Okay, kita akan tengok insyaAllah. Okay. Sebelum tu, anak-anak ikhwan dan akhwat, kita kenal dulu kan, apa itu masyarakat manusia. Okay, kalau tengok slide yang ketiga tu, dia menceritakan tentang kenapa pentingnya sebuah masyarakat tu pada seorang individu manusia. Yang pertama, kalau tengok kat situ, manusia secara peribadi, secara individu, dia memang memerlukan sebuah masyarakat, sebuah komuniti. Ya. Maksudnya tak mustahil lah untuk seorang manusia tu dia hidup di atas muka bumi Allah ni. Untuk dia hidup seorang, tak ada bergantung harap pada manusia lain. Mustahil. Sebab manusia ni, kalau tengok poin yang kedua tu, memang Ana letak, dia fitrah dia tu memang Allah jadikan dia kena hidup bersama dan hidup dalam komuniti, bermasyarakat. Sebab tanpa adanya masyarakat, manusia hidup tanpa masyarakat ni, dia seolah-olah hidup dalam khayalan. Di atas muka bumi Allah ni, dia hidup atas khayalan, hidup dalam kekaburan. Seolah-olah dia tidak berada dalam realiti yang sebenar. Kan? Kalau kita tengok kan, orang yang hidup, tak duduk bergaul dengan masyarakat, hidup kat tempat-tempat yang jauh kan, hidup kat penjuru, tempat-tempat yang hujung-hujung kan. Dia sebenarnya dia tak melakukan satu benda yang bertepatan dengan fitrah dia sebagai seorang manusia. Sebab fitrah yang Allah jadikan sebagai seorang manusia, dia akan sentiasa untuk rasa bersembang dengan orang lain, berjumpa dengan orang yang sejenis dengan dia. Satu, poin yang ketiga tu, anda tulis, manusia ni tak dapat tidak, dia memang kena hidup dengan kawan yang sejenis dengan dia. Iaitu manusia dengan manusia. Kan? Mustahil lah kita manusia, tiba-tiba kita boleh, nak kata kita boleh hidup dengan binatang tanpa manusia lain kan. Hidup dalam hutan. Mustahil lah. Macam mana kita nak berlaku komunikasi, nak berlaku proses kehidupan tu kan. Okay. Jadi itu antara poin-poin kenapa pentingnya sebuah masyarakat tu kepada seorang individu manusia. Okay. Antara poin yang paling besar pentingnya sebuah masyarakat tu adalah fungsi dia bataskan kebebasan individu yang mutlak. Iaitu kebebasan yang boleh mengganggu kebebasan orang lain. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, kalau kita cuba antum bayangkan kita hidup atas dunia ni tak ada undang-undang. Kita, dunia ni besar, luas. Kita seorang-seorang kita je. Jadi waktu tu akan ada dalam perasaan kita, kita rasa macam bebas, nak buat apa saja. Itu yang maksudnya kebebasan yang mutlak. Maksudnya tak ada orang boleh halang. Tapi bila kita duduk dalam masyarakat, dan masyarakat tu masyarakat yang beriman dengan sebuah pegangan, sebuah agama, itu agama Islam. Jadi saya tak langsung kebebasan yang kita nampak seolah-olah luas, bebas, yang kita rasa kita yang menguasai dunia ni kan. Sebenarnya bila kita duduk masyarakat, masyarakat dia akan cuba melimitkan benda tu. Dan itu yang sebaiknya. Mana mungkin kita hidup di atas muka bumi Allah ni, kita boleh buat apa saja kan. Seolah-olah kita yang menjadi tuan pada muka bumi ni. Mustahil lah.
Sebab tu pentingnya kita duduk dalam masyarakat ni, kebebasan kita yang kita rasa mutlak tu sebenarnya bukannya mutlak pun. Tapi dibataskan dengan adanya kebebasan-kebebasan orang lain yang perlu kita raih. Itu maksud dia. Sebab bila antum duduk contoh contoh paling mudah, kita duduk satu rumah dengan sahabat-sahabat kita, dengan ikhwah. Ikhwah kalau duduk satu rumah dengan ikhwah, akhwat duduk satu rumah dengan akhwat. Boleh ke kita duduk dalam rumah tu, contohlah kalau dalam satu rumah tu 6 orang, kita nak buat apa saja tanpa kita fikirkan hal orang lain. Mesti tak boleh. Betul tak? Maksudnya kita saling meraihkan ataupun saling menghargai uh, hak privasi orang lain kan. Maksudnya kedua orang tu dia ada cara hidup dia yang kita perlu raih. Maksudnya kita tak boleh buat hal kita sendiri tanpa kita tak meraihkan orang sekeliling kita. Sebab tu pentingnya kita duduk dalam komuniti ni supaya kita tak rasa dan kita tak terdorong untuk buat apa saja mengikut apa yang kita suka kan, mengikut hawa nafsu kita. Okay. Seterusnya, apa hubungan antara masyarakat dan undang-undang? Hubungan di antara sebuah masyarakat dengan sebuah perundangan. Okey. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita lihat, kalau mana-mana ikhwan yang pernah baca sejarah, mungkin kalau tak sejarah baginda Rasulullah sendiri ataupun kalau tengok sejarah dunia, memang akhirnya undang-undang di atas muka bumi ni, dia memang terbagi pada dua ni. Kan? Antaranya, yang pertama, undang-undang ilahi. Ataupun dinamakan dengan samawi. Benda-benda yang samawi, benda-benda yang daripada langit. Yang kedua, undang-undang manusia. Undang-undang manusia. Itu undang-undang manusia dinamakan undang-undang wada'i. Okay. Jadi undang-undang atas muka bumi ni, dia tak dapat tidak, dia takkan lari pada dua undang-undang yang besar ni lah. Yang pertama, undang-undang yang daripada Allah, daripada langit. Yang yang pertama, yang kedua, undang-undang daripada manusia, yang manusia cipta sendiri. Okay. Kita tengok dulu, apa itu undang-undang manusia? Apa dia punya ciri-ciri yang paling asas? Okay. Ciri-cirinya, kita tengok slide yang ke-9 tu. Yang pertama, biasanya antara ciri-ciri yang paling basic lah, yang ada dalam sebuah perundangan yang dicipta oleh manusia ni, biasanya dia berkonsepkan adat, tradisi dan keadaan yang dipraktikkan oleh masyarakat pada waktu tersebut. Contohnya kalau biasanya apa yang menjadikan masyarakat itu dia ada undang-undang adalah berdasarkan apa yang dia percaya, berdasarkan mungkin tradisi yang dia warisi turun-temurun, dan juga adat-adat yang dah telah lama diamalkan, itulah undang-undang bagi sebuah masyarakat tersebut. Jadi dia orang berpandukan adat dan tradisi dan benda itu dijadikan sebagai undang-undang. Yang kedua, antara ciri-ciri undang-undang manusia ni, biasanya undang-undang ni dikeluarkan ataupun disusun oleh seorang yang mungkin paling dipercayai dalam sebuah masyarakat tu, dan individu yang dipercayai itu dilantik sebagai ketua ataupun raja untuk memimpin masyarakat tersebut, dan akhirnya segala suruhan dia, segala larangan dia akan jadi undang-undang bagi masyarakat tersebut. Okay. Dan yang ketiga, ciri-ciri sebuah perundangan manusia ni adalah berbentuk kaedah-kaedah atau perkara-perkara yang dikeluarkan oleh satu institusi untuk dipraktikkan dalam masyarakat. Okay. Tadi yang kedua, seorang ketua atau raja tu dia yang keluarkan perintah, keluarkan larangan. Okay. Dia kata sekian-sekian ni tak boleh buat. Okay. Jadi masyarakat pada waktu tu jadikan benda tu undang-undang, okay, takkan buat. Bila seorang raja tu kata kena buat, okay, benda tu akan jadi undang-undang, kena buat. Kalau yang ketiga ni, maksudnya dalam sebuah masyarakat tu, contoh sebuah masyarakat yang besar, dia akan ada satu institusi. Mungkin 2-3 orang individu yang bentuk satu institusi, yang mana dia orang yang mengeluarkan undang-undang. Dia orang yang akan wujudkan macam perlembagaan, dan akhirnya dengan perlembagaan tersebut,
yang dikeluarkan oleh institusi tersebut, masyarakat akan mentaati undang-undang tersebut lah. Okay. Jadi itu tiga-tiga ciri asas lah. Ana tak detailkan sebab uh, memang kita punya kuliah kita pun dia lebih pada pengenalan. Supaya kita kenal apa bentuk-bentuk ciri undang-undang yang dicipta dan yang dibuat sendiri oleh manusia. Okey. Okay. Ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah. Akhirnya, setelah kita tengok uh, apa, peranan sebuah masyarakat pada individu, sekarang ni ada pula undang-undang. Dan kita nak tengok apa hikmah undang-undang ni. Apa pentingnya ada sistem, maksudnya satu peraturan yang perlu ada dalam sebuah masyarakat. Okey. Yang pertama, contoh. Kat sini mungkin ana letak undang-undang, apa hikmah undang-undang. Mungkin undang-undang daripada Allah. Itu undang-undang samawi. Yang pertama, hikmah adanya undang-undang ni, dia menyediakan bagi manusia apa yang manusia perlukan. Sesuai dengan tabiat manusia. Sebab tu, akhirnya, datanglah mana-mana zaman pun, datanglah mana-mana kaum, mana-mana golongan pun, dia orang wujudkan apa saja undang-undang, akhirnya undang-undang yang paling betul-betul bertepatan dengan fitrah manusia adalah undang-undang daripada Allah. Antum lihatlah sejarah macam mana wujudnya ideologi, kan? Kapitalis, komunis, kan? Yang cuba untuk menjadi satu kefahaman yang pada asalnya diperitikkan dalam masyarakat, tapi akhirnya berakhir dengan kegagalan, berakhir dengan kehancuran. Membuktikan akhirnya tidak ada satu perundangan pun, tidak ada satu peraturan pun yang mampu bertahan dan sesuai dengan semua zaman, sesuai dengan semua manusia, sesuai dengan semua cara fikir manusia, melainkan hanya peraturan Allah. Sebab Allah yang menciptakan undang-undang, Allah yang menciptakan kita, Allah tahu apa yang kita perlukan, Allah tahu apa benda yang sesuai dengan tabiat kita sebagai seorang manusia. Dan yang kedua, hikmah adanya undang-undang ni, undang-undang ni dia akan memperbaikikan kondisi dan keadaan hidup kita. Sebab yang pertama kita tahu lah, secara fitrahnya manusia ni setiap jalan ataupun setiap sudut hidup dia tu, dia akan buat banyak kesilapan. Dia akan buat banyak kesalahan. Dia ada manusia yang dia boleh kata kat diri dia, oh, Ana tak pernah buat kesilap. Ana tak pernah buat kesalahan. Tak ada. Dia akan banyak buat kesilapan, dia akan banyak buat kesalahan sebab itulah fitrah dia sebagai seorang manusia. Tapi bila adanya undang-undang, dengan undang-undang tersebut akan memperbaiki keadaan hidup dia. Kan? Akan memandu arah hidup dia. Dan akhirnya, tujuan dan hikmah yang paling besar hidup dengan adanya undang-undang ni adalah mencapai tujuan sebenar kehidupan. Apa tujuan sebenar kehidupan? Apa ghayah? Ya. Kalau orang kata al-ghayah al-asilah, tujuan asal. Hidup ni tak lain tak bukan adalah beribadah kepada Allah. Dan dengan cara nak realisasikan mafhum ataupun kefahaman beribadah kepada Allah ni adalah dengan kita adanya undang-undang. Okey. Khususnya slide yang ke 12. Jadi setelah kita dah kenalan macam mana pentingnya asas untuk kita faham fungsi sebuah masyarakat, asas fungsi sebuah perundangan. Dan maka akhirnya kita lihat dan kita akhirnya mengimani, mengakui perundangan yang tertinggi adalah perundangan pada Allah. Dan perundangan daripada Allah ni di dalam agama kita, kita namakan dengan syariah Islam. Syariah Islam. Syariah Islam tu adalah, syariah Islam itulah yang dinamakan, yang kita namakan. Kan? Yang mana
Di dalamnya ada undang-undang, ada hukum-hukum yang membantu kehidupan seorang manusia itu untuk menjadi hamba yang terbaik di muka bumi Allah ni. Dan faktor ditentukan syariat Islam tu adalah yang paling besar sekali adalah sebab kita nak capai target ni. Target apa? Kita hidup lillahi ta'ala. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selagi mana kita hidup di atas bumi Allah ni, kita masih lagi tak dapat nak capai target ni. Maksudnya hidup kita masih lagi belum terpandu. Masih belum lagi tersusun. Kita masih lagi belum jadi seorang manusia yang mengikut peraturan yang sebaiknya. Okey. Tanda Allah SWT Maha Pengasih. Kan? Lagi Maha Penyayang pada hamba dia adalah bukti dia adalah dengan Allah buatnya undang-undang. Kalau antum merujuk dalam surah Al-Qiyamah ayat yang ketiga, mafhum dia Allah sama sekali tidak akan membiarkan hambanya dalam keadaan sia-sia. Dalam keadaan tidak ada petunjuk, tidak ada arah. Kita bayangkan Allah jadikan kita dalam bumi Allah ni, tiba-tiba Allah biar macam tu je. Allah buat tak tahu. Allah biarkan kita. Allah tak hantar Rasul yang menjadi pembimbing. Allah tak utuskan Nabi. Allah tak bagi Al-Quran. Allah tak bagi petunjuk-petunjuk daripada langit. Kita bayangkan apa akan jadi dalam hidup kita. Satu, Maha Pengasihnya Allah pada hambanya, kita ni, terutama yang buat agama Islam ni, sebenarnya Allah wujudkan satu nizam, satu perundangan yang dinamakan syariah Islam. Ya. Dan itulah bukti kasih sayang Allah kepada kita. Ya. Dengan adanya peraturan. Okay. Sekarang ni kita cuba tengok pula apa yang dinamakan, kita cuba kenal ataupun cuba tahu apa yang ada ataupun wujud dalam sebuah undang-undang yang dinamakan undang-undang ilahi ataupun samawi. Undang-undang samawi ataupun undang-undang ilahi yang kita namakan syariah Islam, ciri-cirinya yang paling utama sekali akhirnya bermula pada zaman Allah mengutuskan Nabi Muhammad SAW, manusia yang pertama yang Allah jadikan hukum Allah ni, sampailah akhirnya undang-undang itu diiktibar ataupun diiktiraf oleh Allah sebagai undang-undang syariah, iaitu penghujungnya adalah di bawah tugas baginda Nabi Muhammad SAW. Itu ciri-ciri undang-undang ilahi, undang-undang daripada Allah. Kalau tiba-tiba kita kata ada Nabi yang wujud selepas Muhammad dan dia mengatakan undang-undang yang dibuat tu adalah undang-undang Allah, sebenarnya itu dah bid'ah, dah mustahil. Sebab ciri-ciri undang-undang daripada Allah, dia berakhir di tangan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada selepas itu satu perundangan yang diakui oleh manusia lain yang mengatakan undang-undang itu datang daripada Allah. Last sekali mesti daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ciri-ciri undang-undang ilahi ni, undangan Allah ni, syariah Islam ni, dia ada di dalamnya hukum hakam. Kaedah-kaedah yang lengkap. Syamil. Syamil ni maksudnya lengkap, kamil, yang sempurna. Kan? Yang mana dengan hukum-hukum hakam ni lah, dengan kaedah-kaedah ni lah, manusia dapat menjalankan ibadat. Kan? Kalau tengok dalam syariah Islamiah ni, biasanya disebut syariah Islam. Kita akan faham, terbayang, solat, puasa, kan? Zakat. Sebenarnya syariah Islam ni dia lebih luas daripada benda tu. Kan? Sebab akhirnya kita nak faham, maksud syamil ni, syariah Islam ni bukan setakat mengajar umat dia faham Islam tu hanya sekadar ibadah di masjid. Antum semayang kat rumah, antum puasa kan, antum bayar zakat. Bukan sekadar tu. Itu memang kita akui masuk dalam rukun Islam yang 5 tu, rukun Islam yang besar. Tapi Islam dia lebih luas. Kan? Kalau kita tengok dalam, kalau ikhwah dan akhwat pernah baca
dalam rukun bai'ah kan. Yang pertama kan, tu faham. Faham apa? Kita nak faham Islam. Yang pertama sekali, kita nak faham Islam tu adalah sebuah undang-undang yang syamil, maksudnya yang sempurna. Islam ni dia membicarakan soal negara, soal fikrah, soal politik. Semua benda tu ada dalam Islam. Jadi itulah kefahaman Islam yang kita nak sebenarnya. Kita tak nak ambil faham Islam ni hanya solat kan, pakai kopiah, pakai tudung, itu je tak. Islam lebih luas dari benda tu. Dan yang ketiga, ciri-ciri undang-undang ilahi ni adalah sifatnya meliputi seluruh sudut kehidupan dan penyusunan semua hubungan. Okey. Apa maksud dia? Maksud dia, undang-undang Allah ni, syariah Islam ni, dia telah bermula, kita tengok kalau di akhir zaman ni bermula daripada zaman baginda Rasulullah, tu baginda wafat, masuk zaman Khulafa Ar-Rasyidin, khalifah yang 4 tu, Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Habis zaman tu, masuklah zaman Umawi, kan, khilafah uh, Muawiyah, kan, Umawi. Habis zaman tu, masuk pula khilafah Abbasiyah, kan, betul khilafah Uthmaniyah, akhirnya sampai ke kita. Nak beritahu apa? Nak beritahu betapa syariat Islam ni, bermula pada zaman Rasulullah sampai sekarang, dia sesuai dan sangat-sangat relevan dan sangat-sangat rasional sehinggalah ke hari kiamat. Kan? Kalau kita nak cuba bantu bayangkan macam mana realiti bangsa Arab di zaman Rasulullah. Kan? Yang kita tahu sejarah Arab ni, macam kalau anda kat Mesir, anda duduk, anda berhadapan dengan orang Arab, anda tahu realiti orang Arab ni memang diorang ni dengan kasarnya, diorang ni dengan kadang-kadang dengan masalah sikapnya kan. Kat sini kalau kat Mesir, Arab Mesir ni dia terkenal dengan pencuri kan. Terkenal dengan pencuri yang paling licik dalam dunia. Orang curi barang tu dalam poket yang dah katuk rapat pun, antum takkan sedar tiba-tiba dah hilang. Sampailah zaman-zaman akhirnya sampai ke negara kita Malaysia, akhirnya Islam ni sesuai. Dia melangkaui semua zaman, melangkaui semua budaya masyarakat tersebut. Cara fikir kita macam mana pun, mana betul duduk nanti, kalau kat Jepun kan, mungkin orang studi Malaysia kat Jepun dia ada cara pemikiran dia sendiri, tapi apa pun cara fikiran tu akhirnya Islam dah. Kan? Islam ni relevan dan rasional. Ini kesinambungan daripada yang poin yang ketiga tu. Maksudnya meliputi semua penyusunan. Maksudnya hubungan kat sini ada 4 kategori hubungan. Iaitu Islam ni dia meliputi hubungan seorang hamba dengan Tuhan, hubungan individu dengan kita dengan ikhwah-ikhwah kita, kalau akhwat dengan akhwat, kita dengan masyarakat-masyarakat kita, dan macam mana hubungan seorang individu dengan jemaah kan. Kita yang secara bila kita hidup dalam sebuah komuniti, sebuah masyarakat, macam mana peranan kita, macam mana komunikasi kita sebagai seorang individu kepada sebuah masyarakat. Kepada sebuah masyarakat, contoh kalau ada, sebab kita dalam, kalau kita tengok realiti kat Malaysia, kita ada banyak kaum, kan, ada banyak bangsa. Macam mana kita punya perjalanan dan ta'amul kita dengan masyarakat-masyarakat tersebut. Dan yang keempat, Islam juga merangkumi ataupun melingkupi hubungan di antara jemaah dengan jemaah. Maksudnya jemaah ni, jemaah masyarakat, sebuah masyarakat. Kalau masyarakat A, macam mana dia berkomunikasi, macam mana dia menjalankan hubungan kerja dengan jemaah yang lain, dengan masyarakat yang lain. Maksud jemaah di sini adalah masyarakat. Okey. Akhirnya, setelah kita dah tengok kan, macam mana pengenalan asas tentang
masyarakat dan juga pengenalan asas tentang undang-undang. Kita akhirnya kenal dan tahu undang-undang di dunia ni ada dua yang besar, itu undang-undang yang datang daripada Allah sendiri dan juga yang kedua undang-undang yang datang daripada manusia. Maksudnya manusia duduk atas bumi Allah ni, manusia wujudkan dan mencipta undang-undang. Akhirnya kita dapat buat satu kesimpulan besar, iaitu masyarakat dan juga undang-undang ni adalah sesuatu yang sangat-sangat menjadi keperluan dalam kehidupan seorang manusia. Maksudnya, kalau seorang manusia ni disebut keperluan, anda bayangkan, kita sebagai manusia, apa yang kita perlukan tentang hukum Allah ni? Contohlah kalau antum rutin harian hidup kita kan. Kita bangkit pagi kan, mandi, solat subuh, lepas tu kalau yang kuliah pagi, pergi kuliah kan, pergi kelas, kalau yang kuliah petang tu balik, sampailah kita tidur balik. Sebenarnya apa keperluan kita? Biasanya bila kita sebut keperluan, kita bayangkan makanan, kan, minuman, kan, keperluan pengangkutan, keperluan. Okey, sebenarnya benda tu semua keperluan. Benda yang daruri, benda yang sangat-sangat kita kena ada. Dan sebenarnya dalam banyak-banyak keperluan kita sebagai manusia ni, tambah-tambah pula sebagai seorang individu ni, ada keperluan yang sangat-sangat besar yang kita kena ada. Sebab nama pun keperluan, benda tu sangat-sangat kita perlu, iaitu kita perlukan masyarakat. Seorang individu, dia perlukan masyarakat. Dia kena hidup dengan orang lain. Dia kena tahu berkomunikasi dengan orang lain. Dan bila dah ada masyarakat, takkan lengkap sebuah masyarakat dan takkan harmoni lah. Kita kata kan, sebuah masyarakat tu melainkan dengan adanya undang-undang. Anda bagi contoh paling mudah kalau antum duduk dalam sebuah rumah kan, macam tadi juga contoh. Duduk contohlah rumah tu ada dalam 5, 6 orang, 7 orang. Maksudnya antum dah hidup masyarakat lah, lebih pada seorang. Lebih pada 2 orang, lebih pada 3 orang. Macam mana antum nak pastikan rumah antum tu antum duduk tu macam tenteram, macam aman, selesa. Jadi tak dapat tidak kena ada undang-undang, betul tak? Undang-undang dalam rumah. Ada organisasi, siapa yang jadi ketua rumah, siapa yang jadi unit, jaga bahagian masakan, jaga bahagian beli barang-barang dapur, betul tak? Yang jaga bahagian aktiviti rumah. Jadi bila semua ahli rumah ni memainkan peranan, menjalankan undang-undang dalam rumah tersebut, maka itulah yang sebenarnya yang sangat diperlukan oleh seorang manusia. Sebab bila dah semua memainkan peranan, menjalankan undang-undang, menjalankan peraturan, akhirnya pada waktu itu akan lahir suasana yang harmoni, suasana yang selesa, aman. Kan? Dan itu benda yang kita tengok macam mana Allah tidak pernah culas tentang perkara itu. Buktinya dengan adanya syariah. Allah turunkan syariat Islam melalui Quran, melalui wahyu yang Allah bagikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tak dapat tidak, tujuan hanya satu, untuk menjamin kesejahteraan kehidupan manusia. Dan yang paling besar adalah untuk pastikan kita dapat mencapai hakikat kehidupan kita yang sebenar, iaitu untuk ibadah kepada Allah. Macam bayangkan, macam mana antum nak beribadah kalau antum tak selesa? Antum tak tenteram. Kan? Tiap masa je, ada je masalah. Maksudnya sampai antum tak boleh nak fokus ibadah antum kepada Allah. Tak boleh nak memberi komitmen yang penuh. Kan? Diri antum sebagai seorang hamba. Kan? Tiap masa je, jiwa kan. Jiwa tak tenteram, tak selesa. Duduk kat rumah pun jadi macam serabut kan. Jadi macam lebih baik tak hidup rumah. Duduk kat mana-mana pun semua bermasalah. Itu kan. Sebab tu, itu peranan besar undang-undang. Sebab undang-undang ni akhirnya, kita nak pastikan bila kita selesa, kita dah tenteram, kita aman, akhirnya mudah untuk kita menjalankan tanggungjawab kita sebagai seorang hamba. Nampak? Okay, tu. Sebelum nak masuk yang ke slide yang ke-18 ni, anak tanya. Setakat ni semua okey ke? Ana minta kalau boleh,
Okey. Dan Ana minta kalau boleh, kalau ada soalan yang memang tiba-tiba rasa nak cuba jawab dan tiba-tiba mungkin ada soalan yang terlintas kenapa uh, bincang bab masyarakat dan undang-undang kan. Tak apa. Kenapa sebab tajuk kita sebab sebelum ni pun Ana terlupa nak beritahu kat Akhi Suhaib. Memang tajuk kita Fiqh Islami, Syariah Islam. Tapi untuk mukadimah awal ni, uh, Ana nak supaya kita dapat gambaran. Sebelum kita kenal apa yang terkandung dalam agama-agama kita, syariah Islam ni, kita kenal dulu uh, kepentingan masyarakat dan undang-undang ni dan fungsi sebuah individu dalam masyarakat dan undang-undang ni sebelum dia uh, merealisasikan ataupun mempraktikkan syariah Islam tersebut. Okay. Jadi semua jelas ke setakat ni? Kalau tak jelas beritahu lah. Ahim, mungkin kalau ada Ya. istilah Arab tu tersertakan sekali maksud dia kot. Rasanya kami semua tak ada Okey. background Arab sangat. So mungkin istilah yang Okey, Ahim okey, rasa okey. biasa tu mungkin tak biasa bagi kami. So, Banyak ke? ah, Okey. Banyak ke Ana sebut dia? Ada ah, istilah yang mana? Kalau ada beritahu lah. Ana pun takut Ana terlepas. ah. Contohnya macam rukun mai'ah ke, anda tak rasa semua orang dalam ni faham je? Apa? Rukun Apa bai'ah dia? ke, Kata apa? rukun bai'ah. Okey. Oh, okey. Rukun bai'ah. Okey, malis. Eh, Ana minta maaf ah. Okey, okey, okey. Dia rukun bai'ah ni yang Ana sebut ni kalau antum pernah baca risalah Imam Hasan Al-Banna. Imam Hasan Al-Banna pengasas Ikhwan Muslimin di Mesir dan itulah manhaj ni maksudnya metodologi yang cuba diaplikasikan oleh ISMA kan, di seluruh dunia sebagai satu metodologi untuk melakukan gerak kerja dakwah. Dan dalam salah satu risalah Imam Hasan Al-Banna, Imam Hasan Al-Banna ada menyebut tentang macam mana kita nak faham Islam. Dia ada 20 benda yang kita kena faham. Kalau faham 20 benda ni, itulah kefahaman Islam yang sebenar. Ha. Salah satunya, faham Islam adalah sebuah agama yang sempurna. Yang saya sebut tadilah, Islam bukan sekadar bincang isu-isu ibadat kat masjid. Islam bukan sekadar bincang isu-isu uh, antum zakat, antum puasa. Tapi Islam ni merangkumi semua benda. Dengan negaranya, dengan politiknya, dengan ilmu agama, pemikiran. Semuanya ada dalam Islam. Uh, itulah. Okay. Jadi yang lain ada tak? Sebelum anda pindah ke tajuk depan ni, dia lebih pada uh, pengenalan asas tentang sosial dan perundangan. Okay. Ada apa-apa lagi istilah yang kalau anda terlepas Arab tu bagi tahu lah. Okay. Semua okey eh? Sekarang ni kita akan masuk tentang macam mana kondisi bangsa Arab sebelum Islam. Sebelum datangnya Islam dari sudut pandang sosial dan perundangan. Okay. Sebelum tu, mungkin ada ikhwan dan akhwat yang tanya kan, kenapa perlu kenal bangsa Arab sebelum Islam ni kan? Sebab untuk pengetahuan ikhwan dan akhwat, dalam bangsa Arab, iaitu yang berada di di semenanjung Tanah Arab, itu tempat Nabi memulakan dakwah, memulakan gerak kerja Islam ni, iaitu di Kota Mekah. Salah satu tempat semenanjung Tanah Arab ni besar. Salah satu negara ataupun tempat yang ada di semenanjung Tanah Arab ni adalah Kota Mekah. Kenapa perlu kenal bangsa Arab sebelum Islam ni? Apa relevannya? Okay, relevannya sebab akhirnya selepas ni
Selepas pada ni, antum bila Islam datang je nanti kat bangsa Arab ni, rupa-rupanya ada budaya dan tradisi yang Islam tak buang secara keseluruhan. Maksudnya ada budaya daripada bangsa Arab yang Islam kekalkan sebab bertepatan dengan agama Islam. Dan ada juga budaya dan tradisi yang diamalkan oleh bangsa Arab yang Islam kena buang sebab sangat-sangat tak bertepatan dengan agama Islam. Sebab tu kita kena kenal dari segi sosial bangsa Arab dan Islam ni macam mana. Macam mana dia orang punya perundangan. Okay. Jadi Ana insyaAllah kita cuba masuk slide yang ke-19. Okey. Awal dulu sebelum datangnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum datangnya agama Islam di semenanjung tanah Arab. Arab ni terbagi pada dua bangsa utama. Okey. Bangsa yang pertama nama dia Al-Qahtaniyun. Okey. Pasal tulis Arab juga pasal dia tak ada nama Melayu dia. Nama Melayu dia boleh je kalau antum tengok kat situ. Al-Qahtaniyun ni satu bangsa nama yang turunan dia daripada suku Qahtan. Okey. Suku Qahtan ni dia berada di selatan tanah Arab. Kalau antum tengok peta dunia, selatan tanah Arab ni maksudnya dia berhampiran dengan negara Yaman. Memang termasuk juga negara Yaman. Dan suku Qahtan ni yang berada di negara Yaman ni, cara kehidupan diorang adalah cara kehidupan bandar. Diorang hidup di bandar-bandar. Hidup yang orang kata hidup berkejaya, diorang bertamadun. Dan bangsa yang kedua adalah bangsa dia, nama dia Al-Adnaniyun. Al-Adnaniyun ni adalah satu bangsa yang keturunan datang daripada keturunan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Okey. Diorang ni adalah satu bangsa ataupun satu suku yang datang daripada utara. Tadi selatan kan? Selatan ni kat Yaman, kalau bawah sikit tu dah lautan Hindi. Dan bangsa yang kedua ni, Adnaniyun ni, dia berada di utara. Kan? Kalau kita tengok dalam peta tu, utara tu dah memang dalam kawasan tu lah. Mekah, Madinah, Tanah Hijaz. Dan cara kehidupan bangsa Adnaniyun ni adalah cara hidup Badui. Kalau Badui ni, kalau antum ikhwan dan akhwat pernah dengar, Badui ni maksudnya cara hidup kampung lah. Tapi kalau zaman tu, zaman sebelum Islam datang ni, diorang bukan setakat kampung, tapi diorang hidup di padang pasir. Kan? Sedia maklum kan macam mana negara Arab sampai sekarang pun macam tu lah. Kalau Ana kat Mesir, sebab macam secara syakhsi, secara peribadi Ana duduk di Kairah. Kairah ni ibu negara. Tak nampak lah padang pasir tu sangat. Tapi kalau pergi ke tempat-tempat lain di Mesir, waktu tu memang kanan kiri tu padang pasir. Memang dah nampak, waktu tu kalau jalan dia dah bayang macam mana Rasulullah dulu kan. Jalankan dakwah di tempat yang macam tu. Okay. Seterusnya. Okay, kita cuba kenal secara ringkas, secara asas. Cara hidup. Yang pertama, Arab ni dia dua cara hidup je. Itu cara hidup Badui, padang pasir, dan cara hidup bandar. Okay. Orang Arab Badui, kalau kita pernah dengar Arab Badui. Orang Arab Badui ni, dia hidup, cara hidup dia, cara hidup nomad. Kan? Nomad ni, semua sedia maklum lah. Maksudnya, rumah dia tu ada kat mana-mana je. Sebab dia pindah-pindah kan. Mula-mula dia sampai kat tempat kampung ni, okay, dia buatlah penempatan dia, buatlah rumah. Kan? Tu dia akan pindah. Sekian-sekian tempoh tu dia akan pindah, angkat barang-barang tu di tempat lain pula, bermusafir. Itu cara hidup Arab Badui. Kan? Diorang ni tak ada rumah yang tetap,
tak ada penempatan yang khusus. Diorang akan sentiasa bermusafir, merantau, berjalan. Dan diorang berjalan tu berjalan di padang pasir kan. Okey. Yang kedua, Arab bandar. Kalau kita bisa dengar orang sebut Arab Hadari kan. Arab maju, Arab yang moden ni, yang bertamadun ni. Okey. Beza dia, diorang ni hidup di satu tempat yang ada bangunan-bangunan, perumahan-perumahan dan diorang ni hidup tetap. Contoh negara-negara yang kita boleh tengok Arab-Arab yang bertamadun ni yang hidup dalam rumah-rumah, rumah-rumah yang buat dari batu-batu ni, contohnya di Yaman, di Yathrib. Yathrib ni sebenarnya Madinah. Yathrib ni nama lama kepada Madinah. Sekarang ni Madinah, Madinah Al-Munawwarah. Dan kita tengok Mekah sendiri lah. Mekah memang kalau kita tengok sekarang ni dengan kemajuan yang ada kat Mekah, penduduk Arab yang duduk di sekitar Masjidil Haram pun macam mana dia orang punya pendapatan kan. Dia orang punya tempat-tempat penginapan dia orang pun maju kan. Okey. Dan bangsa Arab yang wujud sebelum kedatangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinamakan Arab Jahiliyah. Okey. Satu persoalan timbul. Apa maksud jahiliyah kat sini? Kalau dalam bahasa Arab, jahiliyah ni jahil. Jahil ni kalau kita tengok kamus diterjemah sebagai kurang ilmu. Kan? Maksudnya dia berlawanan pada orang yang ilmu, lawan dia jahil. Tak tahu. Tapi daripada Ana ambil satu definisi kat sini daripada Dr. Ahmad Amin, iaitu salah seorang penulis, salah seorang ulama yang menulis tentang, yang mengkaji tentang sejarah peradaban dunia ni. Dia kata maksud jahiliah kat sini bukanlah merujuk pada tidak berilmu. Sebab orang Arab ni, sebelum datangnya baginda Nabi Muhammad SAW, diorang ni macam tadi orang yang hidup kat bandar tu, diorang nanti anda akan sebut selepas ni, diorang menjalankan perniagaan. Diorang ni golongan yang bijak pandai. Tapi jahiliah kat sini, sebab apa dinamakan Arab jahiliah? Maksud jahiliah kat sini adalah kat situ. Tengok poin yang kedua tu, diorang jahil dengan syariat yang benar. Diorang jahil dengan hukum-hukam yang adil. Dan diorang jahil dengan peribadi-peribadi mulia yang datang daripada Islam. Segala ajaran-ajaran yang dalam Islam tu, diorang jahil. Dan sebab itulah diorang dinamakan jahiliah. Kan? Kita tengok sini bagaimana Rasulullah SAW bila dia diangkat menjadi Rasul. Waktu tu nampaklah kejahilan orang Arab kan. Sebab diorang menolak. Satu lagi anda boleh kongsi dengan antum kat sini. Jahil ni dalam erti kata, kalau antum tengok sejarah sirah baginda Rasulullah, antum pernah baca, orang-orang yang menentang Nabi ni, antara figure-figure yang menentang baginda Rasulullah ni, sebenarnya diorang ni semua orang yang cerdik pandai. Orang yang ada kedudukan dalam diorang punya kaum. Bahkan bila Rasulullah membaca ayat-ayat Al-Quran, diorang ni orang yang paling faham. Tapi diorang menolak. Itulah yang menyebabkan diorang jadi. Itu yang menyebabkan diorang ni dinamakan jahil. Contoh kalau anda pernah dengar Abu Jahal. Kenapa dia dinamakan Abu Jahal? Abu Jahal ni orang yang paling berpengaruh. Kan? Orang yang paling berpengaruh. Dan dia ni antara orang yang berpendidikan. Intelek lah. Tapi Allah bagi gelaran Abu Jahal. Kan? Bapa kepada segala, kalau bahasa yang agak tak maknanya bodoh kan. Jahil. Sebab dia, apabila Rasulullah baca Quran, Rasulullah baca ayat-ayat, ada satu kisah tu, setiap malam dia akan pergi duduk dekat rumah Nabi tu, mengintip dengar Rasulullah baca Quran. Ini Abu Jahal. Maksudnya dia faham apa yang Nabi baca. Tapi masalah dia menolak. Dia menolak apa yang dia dengar daripada Al-Quran. Okey. Berkenaan dengan nama sebenar Abu Jahal,
uh, tak silap Ana, ada disebut dalam sejarah. Dan nama ni yang saya ingat nama dia Amru. Amru. Kalau tu cuba baca dalam sirah, biasanya kalau rujukan pelajar Malaysia ni sirah ni, buku sirah Rahiqul Maktum kan. Sebab kalau tu pernah dengar kisah macam mana Rasulullah bila dia berdoa supaya Allah mengislamkan salah seorang daripada dua Umar kan. Umar, sebutan kita Umar lah, tapi dalam buku tu adalah Amru. Dan akhirnya Allah memilih Umar Al-Khattab dan Allah membiarkan Umar yang seorang lagi, iaitu Amru, iaitu Abu Jahal kan. Okey, seterusnya. Okey. Sekarang ni kita cuba tengok secara khusus tentang sosial bangsa Arab sebelum Islam. Ada ciri-ciri sosial bangsa Arab sebelum Islam yang perlu untuk kita tahu dan perlu untuk kita kenal. Dan akhirnya di penghujungnya nanti bagaimana Islam nanti bila dia datang, dia akan kikis buang satu-satu budaya-budaya sosial yang diamalkan oleh Arab sebelum ni, dan akhirnya Islam datangkan satu inisiatif yang baru yang sesuai dengan fitrah manusia. Okey. Seperti yang awal tadi kita nampak gambaran macam mana cara hidup orang Arab, iaitu pada dua golongan, Arab Badui dan Arab Bandar. Okey, sekarang ni kita nak kenal lebih detail macam mana ciri-ciri orang Arab Badui ni. Okey. Arab Badui ni yang pertama yang sebut tadi, dia hidup di padang pasir. Dia hidup nomad, berpindah randah. Tujuan dia pindah randah tu antara sebab dia pasal dia nak cari sumber makanan kan. Bila contoh dia dah merantau ke satu tempat, okay, dia tengok tempat tu ada sumber makanan yang cukup, okay, dia pun buat penebantan kat situ. Sampai satu tempoh, sumber makanan situ pun dah habis, sumber makanan pun dah tak ada, okay, dia akan pindah ke tempat yang lain untuk cari sumber makanan dan bekalan air. Okay. Dan orang Arab Badui ni tinggal di dalam kemah. Kalau tu pernah tengok gambar-gambar kemah, bentuk-bentuk kemah di padang pasir, itulah ciri-ciri Arab Badui. Nampak ada kemah tu, ada belakang dia semua padang pasir tu ada satu pohon tamar. Itulah bentuk-bentuk kemah orang Arab Badui. Dan orang Arab Badui ni kalau dari segi makan, dari segi pendapatan ataupun dari segi sumber makanan diorang, kadang-kadang diorang ni memang sampai tahap diorang ni hanya bergantung pada hasil ternakan. Orang Badui ni dia terkenal dengan kerja menternak, mengembala, gembala kambing, unta. Dan sampai tu tahap bila diorang ni sentiasa merantau, berpindah, duduk pula kat padang pasir kan. Diorang ni dah macam tak ada sumber lain makanan, mengharapkan daripada binatang ternak ni. Sampai tu tahap kalau binatang ternak tu menghasilkan apa-apa hasil, memang sampai tu tahap mungkin diorang pun boleh mati. Sebab tu diorang sentiasa berpindah, jalan, cari tempat-tempat yang ada sumber makanan. Dan yang paling specialnya orang Arab Badui ni untuk hidup diorang kena berperang. Pelik kan? Dan tapi itulah realitinya yang berlaku. Dengan berperang, orang Arab Badui ni percaya dengan perang akan menjamin kehidupan diorang seterusnya. Okay. Sebelum tu, apa maksud bila diorang berperang, tengok biasanya dalam peperangan ni
akan berlakunya perampasan harta. Kan? Itu dua golongan berperang, bertempur. Katanya golongan yang kalah, segala harta-harta dia ni akan dirampas. Dan itu yang dibuat oleh Arab Badui. Orang Arab Badui ni, diorang punya satu lagi yang Allah bagi kat dia, mungkin disebabkan diorang ni banyak hidup kat luar, banyak hidup buat benda-benda lasak ni. Memang diorang punya badan diorang pun badan yang lasak. Ketahanan-ketahanan yang kuat, mentality dan aktiviti diorang tu memang kuat. Setiap peperangan yang diorang akan bertempur, memang diorang akan menang. Dan bila diorang menang, diorang akan rampas semua harta. Kan? Tenakan-tenakan daripada pihak lawan diorang akan ambil. Kan? Dan yang paling teruk kat sini, mana-mana golongan-golongan perempuan di pihak lawan yang ada, diorang akan tangkap dan diorang akan jadikan milik diorang. Dan di situlah berlakunya sumber pendapatan orang Arab Badui. Bila diorang berperang, diorang ambil harta, jadi harta itulah menjamin sumber-sumber diorang untuk diorang hidup selepas-lepas tu. Kesan daripada apa yang dilalui oleh Arab Badui, akhirnya Arab Badui ni disebabkan perjalanan hidup diorang yang lasak, kan, biasa mencabar, kan. Sebenarnya diorang ni lebih berkemampuan, lebih power orang kata, dan lebih berani berperang berbanding orang Arab bandar. Kan? Orang Arab bandar ni diorang duduk dalam bandar, kadang duduk dalam kawasan bandar tu mungkin tak keluar sangat. Kan? Berdepan pula dengan benda-benda yang selesa. Kan? So kita tengoklah, kalau kita boleh kata kat sini, kita boleh buat, kalau kita fikir secara logiknya, orang yang selalu berperang, orang yang selalu buat benda-benda aktiviti fizikal ni, sebenarnya memang dia akan ada satu perasaan, ketahanan, kan, yang mana-mana orang lain yang hidup tak pernah berdepan ni takkan ada benda tu. Contoh kalau kita tengok kat mana-mana tempat pun contoh bila kita realiti student-student Malaysia yang mengaji kat luar Malaysia ni, yang mengaji kat Jepun, yang mengaji kat Australia, Mesir, Jordan semua, akhirnya ukuran seorang student tu, kuatnya tak kuatnya adalah kadang-kadang lihat pada faktor macam mana kehidupan dia kat Malaysia dulu lah. Kan? Kat Malaysia dulu dia dah biasa buat kerja-kerja berat, dah biasa cari kerja sendiri, kan? Tak perlu dah pernah banyak join aktiviti-aktiviti yang melibatkan fizikal. Jadi bila dia datang tempat-tempat yang contoh macam Mesir ni, kalau tanya ikhwah akhwat yang pernah datang sini, mungkin pernah datang ziarahan dulu, akhir Said pernah datang, tanyalah dia kan macam mana lasak dan mencabarnya kehidupan di Mesir ni. Kalau tak kuat memang akhirnya ada je student-student yang dia tak mampu tahan, akhirnya dia balik Malaysia, sambung mengajar kat Malaysia. Sebab ketahanan dalaman, ketahanan luaran tu penting lah. Satu, ikhwah dan akhwat, kita ni pula tambah-tambah sebagai na'i, sangat-sangat perlu lah untuk kita bina benda ni. Bina ketahanan diri kita, latih diri kita untuk jadi seorang yang lasak, yang lasak kuat mental. Kan? Taklah orang kata sikit tiba-tiba kita dah nak down kan. Benda-benda yang melibatkan hati ni, kalau kita terlampau layan sangat, akhirnya kita pun tak buat apa-apa kerja. Dan ketahanan badan. Macam mana kita tengok sahabat-sahabat kita, ikhwah dan akhwat kita di Palestin. Allah memuliakan penduduk Gaza dengan diorang diberi peluang untuk berjihad secara qital. Angkat senjata. Bayangkan sekarang ni mungkin kita cubalah. Bayangkan kalau Malaysia sampai tahap nanti Allah akan izinkan kita macam tu. Angkat senjata, tahankan tanah air. Kan? Kita tengok sahabat-sahabat kita kan, dibunuh. Kan? Mak ayah kita dah tak ada. Pada waktu tu benda tu memang akan menjadikan diri kita secara dalaman ni terbina dengan secara automatiknya kita akan jadi seorang yang lasak, yang kuat. Dan memang dalam sunnah Allah, iaitu
fitrah Allah menjadikan manusia ni, kalau dia ditekan, memang dia akan naik. Faham tak? Maksudnya, dalam istilah Arabnya panggil sunnah tadafu'. Sunnah, maksudnya, sunnah tadafu' ni maksudnya pertempuran. Maksudnya, realiti yang manusia ni, mana-mana manusia pun, kalau dia tekan, dia akan melonjak naik. Macam kita kalau kita nak bagi nasihat ke orang kan. Ada setengah cara tu dia bagi nasihat, dia cuba tekan dia. Bagi dia banyak kerja. Dia akan melonjak. Berbanding orang yang duduklah hidup dia tu, kerja tak banyak. Kan? Duduk kat rumah je, gadak laptop, buka Facebook, main game, tengok movie. Tak ada kerja kan. Panjang hidup dia 24 jam, tiap-tiap hari macam tu je. Orang yang macam ni, kalau diberi peluang untuk dia berperang, rasa dia takkan berperang. Boleh jadi dia pun tak nak berperang. Kita kalau kita tak ambil perang pun, kalau nak suruh dia buat kerja-kerja berat, kan, pergi merantau untuk pergi berdakwah pada orang lain, mungkin dia pun akan fikir banyak kali kan. Sebab realiti kehidupan dia tu, dia tak penuhkan diri dia dengan benda-benda yang cuba dia buat benda yang orang panggil yang luar biasa. Kita kalau jadi hebat ni, kau dah kuat, sebenarnya kita je yang tahu diri kita ni boleh sampai ke tahap mana. Bukannya orang lain. Kadang-kadang kita melimitkan diri kita sebab kita terpengaruh dengan kata-kata orang lain. Sebenarnya kuasa dalaman, tenaga yang sebenar tu ada dalam diri kita dan kita je yang tahu di mana kita boleh pergi. Kan? Dan sebenarnya kita lebih hebat pada Arab Badui lah. Sebab kita ni mampu dan kita ni lebih berani. Tambah-tambah kita pula bawa satu benda yang betul, iaitu agama Islam. Kita perjuangkan dakwah, kita perjuangkan tarbiyah ni. Kan? Dan kita meyakini dakwah dan tarbiyah ni, inilah yang dibuat oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey. Adat Arab Badui. Okey. Satu yang menarik, kalau kita tengok kat situ, Arab Badui ni, dia memang tak minat berniaga. Benda-benda yang melibatkan bisnes, dia tak minat berniaga, tak minat nak buat pertanian. Kan? Dan benda-benda yang melibatkan pertukangan, perindustrian. Ini memang paling tak digemari oleh Arab Badui. Sampai dia orang mengiktibarkan semua pekerjaan-pekerjaan ni adalah kerja-kerja yang hina. Kan? Special kan? Sebab dalam diri Arab Badui ni, diorang ada satu amalan yang bagi diorang inilah amalan yang terbaik. Iaitu dengan amalan syair. Diorang minat berpidato. Diorang minat benda-benda yang melibatkan seni. Tapi benda-benda yang melibatkan nak kena buat kerja, yang melibatkan nak berjumpa dengan orang ni, diorang tak ni sangat. Sebab berniaga, kita akan berhadapan dengan orang. Kita banyak berurusan dengan manusia. Pertanian pun sama. Sama juga dengan perindustrian. Tapi Arab Badui, dia suka benda-benda yang melibatkan otak ni, misalnya berfikir, syair, berpidato, peribahasa-peribahasa. Dan apa-apa seni yang ada dalam bahasa Arab, semua tu dilakukan oleh Arab Badui. Okey. Salah satu budaya dalam Arab Badui ni, diorang ni ada satu benda yang diorang suka buat. Diorang suka amalkan ilmu tilik, suka buat ramalan, kan? Waktu turunnya hujan, kan? Diorang suka, kadang diorang tilik tu menggunakan tiupan angin, kan? Bila akan berlakunya sekian-sekian. Dan semua benda ni, benda-benda yang diorang buat ni, tilik, kan? Meramal benda-benda yang belum berlaku ni, semua ni memang tak mustahil lah jadi kat orang Arab Badui sebab diorang ni sentiasa merantau, musafir kan, diorang nampak langit, diorang nampak bintang-bintang kan. Jadi secara tak langsung, diorang belajar benda tu. Kan? Kalau Arab Bandar tak dapat benda ni. Sebab diorang duduk dalam kawasan-kawasan yang penuh dengan bangunan-bangunan. Jadi benda ni tak terdorong pada orang Arab Bandar. Jadi orang Badui ni terbentang luas. Duduk kat padang pasir tu, mana ada benda ni, nampak langit, nampak. Jadi macam-macam ilmu yang waktu tu diorang boleh cipta sendiri. Okay. Dan waktu tu macam-macam benda yang diorang rasa diorang boleh buat. Tengok langit, oh ni ada maksud ni, ada maksud ni. Kan? Tengok ni, okay, macam-macam lah. Tu yang lahirnya ahli nujum, kan? Ahli tilik dan sebagainya.
Okey. Tadi kita Arab Badui. Sekarang kita masuk pula Arab Bandar. Okey, Arab Bandar ni ciri dia yang tertera kat slide. Kehidupan diorang ni maju. Diorang ni bangsa yang yang bertamadun. Dan semua benda yang tadi Arab Badui tak suka buat tu, yang bagi diorang itulah kerja-kerja yang hina, tapi bagi Arab Bandar itulah kerja-kerja yang mulia. Perniagaan, pertanian dan pembuatan. Kan? Sebab Arab Bandar bila duduk dalam masyarakat yang maju ni, kan, peluang-peluang perniagaan tu besar. Kan? Satu yang disebut itu contohnya kalau dalam sirah Rasulullah, kaum yang terkenal dengan kemajuannya adalah kaum Quraisy. Kalau kita baca sejarah sebelum baginda dilahirkan dan selepas itu pun banyak tradisi yang dilakukan oleh Arab Quraisy adalah diorang akan berniaga di Syam. Maksudnya keluar daripada kota Mekah tu, diorang akan bawa gerombolan-gerombolan untuk berdagang tu, diorang akan keluar pergi ke Syam. Syam ni kat mana? Syam ni kalau sekarang melibatkan 4 buah negara. Iaitu Syria, Lubnan, Palestin dengan Jordan. Dulu rangkuman 4 buah negara ni lah dinamakan Syam. Tapi yang paling besar Syria lah. So, bayangkan keluar berniaga, keluar dari kota Mekah menuju ke 4 buah negara ni. Untuk berniaga. Dan kaum yang paling terkenal dengan perniagaan ni lah, kaum Quraisy. Asas sistem dalam sosial bangsa Arab ni, yang pertama, yang kita semua kena tahu, orang Arab ni, diorang ni terdiri daripada kabilah-kabilah yang pelbagai. Diorang ni ada banyak puak. Banyak sangat. Dan disebabkan berpuak-puak yang banyak ni lah, akhirnya lahir satu sifat yang dinamakan asabiyah qabaliyah. Apa maksud asabiyah qabaliyah? Okay, maksud dia ada kat bawah tu. Iaitu satu perasaan kesatuan sosial yang terbentuk di atas hubungan kerabat dan talian darah. Maksudnya mana-mana individu yang ada hubungan kerabat, yang ada hubungan talian darah, diorang ni akan bentuk satu kesatuan yang mana kita faham kan, asabiyah ni bila diorang dah bentuk satu kesatuan, diorang akan saling menjaga hak di antara masing-masing. Kan? Okay, sekejap lagi Ana akan cerita apa itu asabiyah qabaliyah. Dan biasanya dalam kabilah-kabilah yang banyak ni, setiap kabilah akan ada seorang ketua. Dan biasanya, ketua yang dipilih untuk memimpin satu-satu puak ataupun kaum tu, dia dinilai berdasarkan keturunan dia. Keturunan tu istilah keturunan yang mulia, dia tu seorang yang berani. Dan memang mana-mana orang yang dilantik jadi ketua tu, memang sebab latar belakang dia pun mungkin ayah dia, datuk dia ke, atau moyang dia daripada dulu memang pemimpin. Tak ada orang yang dilantik jadi ketua kalau dulu dia ni ada sejarah pernah jadi hamba, tu tak ada. Itu orang Arab. Orang Arab ni memang dia jaga benda ni. Bagi dia orang keturunan ni memang sangat penting. Latar belakang keturunan. Maksudnya siapa yang latar belakang keturunan pemimpin, dia ni lah yang layak jadi pemimpin. Kan? Macam bangsa Quraisy lah. Bangsa Quraisy ni memang dia terkenal sebagai bangsa yang memimpin. Bangsa yang letak kat mana pun dia orang yang akan memimpin. Memimpin sebuah masyarakat tersebut. Okey. Kesan asabiyah. Maksudnya asabiyah qabaliyah. Okey, sebelum tu mungkin ikhwan dan akhwat tertanya-tanya kan. Sebab kita pernah dengar satu istilah kan. Kalau dalam hadis Nabi sebut asabiyah ni satu benda yang dilarang. Betul tak? Kan? Tapi sebenarnya hadis tu hadis umum. Maksud umum, maksudnya umum kat situ ada benda yang kita boleh khususkan. Yang dilarang di situ adalah asabiyah yang apabila satu kesatuan tu dia bekerjasama untuk perkara-perkara yang batil ataupun perkara-perkara yang maksiat.
Itulah yang dikatakan ausobiah yang terlarang. Ada pun ausobiah yang dibenarkan dan memang digalakkan adalah kamu ataupun kita saling tolong-menolong ke arah kebaikan dan kebajikan. Okey. Kesan ausobiah pada sebuah bangsa ni akhirnya akan wujud dalam diri dia, dia bangga dengan keturunan dia. Ini masalah. Kan? Mana-mana orang yang tak termasuk dalam keturunan dia, okey, orang ni tak layak duduk dengan dia. Orang ni dia duduk jauh. Sebab dia hanya rasa mulia dengan orang yang keturunan dengan dia saja. Yang mana yang bukan berketurunan dia, dia akan tolak peti. Dan kesan ausobiah yang kedua ni, dia orang saling tolong-menolong pada keberkatan dan kebatilan. Ini masalah. Ini yang kita tak buat dan kita tak boleh buat. Menolong untuk kebaikan tu betul lah. Tapi bila dalam sama tolong-menolong untuk kebatilan, itu untuk kemaksiatan, ini ausobiah yang dilarang. Okey. Dan antara budaya dalam bangsa Arab ni, diorang akan wujudkan satu amalan yang dia nama kerjasama puak. Sebenarnya kerjasama puak ni dia pecahan daripada ausobiah juga. Maksudnya dia akan saling bekerjasama. Kalau contoh kat sini dia ada sebut, dalam buku ni dia sebut contoh. Biasanya contoh yang paling mudah, kalau seorang lelaki daripada bangsa A, kan, dia pukul seorang lelaki daripada bangsa B, yang mana bangsa B ni mangsa, dia nak tuntut bela balik, kan, dia mangsa. Maksudnya yang salah bangsa A ni. Tapi kaum kerabat bangsa A ni turut akan mempertahankan lelaki yang mulakan dulu. Maksudnya kerjasama untuk perkara-perkara kezaliman. Sedangkan yang dimangsa bangsa B. Jadi rasional lah. Maksudnya sesuai lah kalau bangsa B ni nak pertahankan individu dia. Tapi masalah sekarang yang bangsa A ni dia tahu orang dia yang mulakan dulu tapi dia cuba untuk pertahankan. Cuba untuk menang juga. Ini masalah dia. Kan? Maksudnya orang yang zalim dipertahankan oleh bangsa dia sendiri. Walaupun dia orang tahu dia zalim. Ini ausobiah yang dilarang. Okay, kerja sama puak ni dia tak terikat dengan ikatan darah dan keturunan semata-mata. Maksudnya kalau hantar sama dalam betul dan salah. Dia sebab bila dia dah ikat dengan salah tu yang masalah. Kalau antum bekerjasama dalam perkara betul sahaja, dan itu yang dituntut. Contoh, kalau kita kaum Melayu, kita tengok senang sebutlah kita balik pada realiti kita sebagai bangsa Melayu. Antum pergilah mana-mana negara pun antum tetap bangsa Melayu. Itu yang tak boleh nafikan. Contohlah, tiba-tiba kalau ana tengok kat Mesir, ada seorang budak Melayu tu gaduh dengan seorang budak Cina. Student Cina yang datang mengaji kat sini. Dan anda tahu, contohnya yang bergaduh tu kawan anda orang Melayu. Dan anda tahu kawan anda salah. Kan? Kawan anda pukul lelaki Cina tu dah terbaring kat tanah semua kan. Tapi anda tu nak pertahankan kawan anda. Anda kata tak kawan anda tak salah. Atas sebab dia tu bangsa dengan anda pertahankan dia. Boleh ke? Tak boleh. Itu masalah dia. Kan? Maksudnya kat sini ada satu yang Nabi sebut. Nanti anda akan sebut kat sini. Macam mana lah kali bila Islam datang, Islam ubah benda ni. Kan? Sebab orang bangsa Arab ni dia ada satu orang panggil trademark tu. Maksudnya trademark dia orang bantulah saudara kamu yang zalim dan yang dizalimi. Nampak? Bantulah saudara kamu yang zalim dan yang dizalimi. Itu trademark orang Arab. Maksudnya
bantulah saudara kamu yang zalim. Maksudnya kalau kawan tu zalim pun, kita bantu dia juga. Bantu untuk pertahankan supaya dia tak didakwa. Nampak? Itu masalah. Yang dizalimi tak ada masalah. Sebab dia dizalimi. Dia mangsa. Dia orang yang teraniaya. Kita kena bantu. Dan memang itu dituntut dalam Islam. Soalan sekarang, macam mana lah kali bila Islam datang, Islam tukar benda tu, Islam kata, apa maksud bila anta bantu sahabat anta yang zalim? Okay, sekarang ni Islam kata, bantu sahabat anta yang zalim. Macam mana? Mudah je. Kita bantu sahabat kita yang zalim dengan kita hindarkan dia daripada perbuatan tersebut. Ha. Contoh, anta nampak kawan anta buat maksiat. Anta nampak kawan anta segala maksiat yang apa pun maksiat pun, siapa yang buat, maksudnya dia adalah yang zalim. Dia zalim dengan Allah. Kan? Dia telah khianat dengan amanah dia sebagai hamba Allah. Maksudnya dia zalim lah. Macam mana kita nak tolong sahabat kita yang zalim ni? Salah satunya dengan cara kita dakwah dia. Kita hindarkan dia pada dosa tersebut. Itulah maksud kita bantu sahabat kita yang zalim. Bukannya bantu sahabat yang zalim ni, kita lagi dorong dia. Kan? Dorong dia buat maksiat. Kita pun nampak dia buat maksiat, kita buat tak tahu. Orang lain buat maksiat daripada bangsa lain, oh itu yang kita nampak dulu kan. Ini tak boleh. Ini konsep yang asas yang semua ikhwan dan akhwat tahu kan. Okey. Okay, kat bawah tu dia nak masuk kerjasama antara puak ni boleh jadi juga kalau dia ada hubungan anak angkat. Ya, ni di kalangan warak. Dia orang ada buat sumpah janji setia kan. Jadi siapa-siapa yang bersumpah akan jadi ahli sebuah masyarakat tu, dia pun akan dituntut hak dia kalau dia buat zalim kan. Yang mana kalau dia menjadi penyokong ataupun pendokong masyarakat tersebut, dia pun akan dituntut hak dia. Maksudnya dia tak semestinya dia ada hubungan keturunan atau ikatan darah, tapi kalau dia ada, dia termasuk dalam golongan 4 ni, dia pun dituntut juga. Kalau dia buat salah, okay, golongan yang disokong tu akan backup dia. Akan support dia kan. Dan satu realiti yang berlaku apabila banyaknya kabilah-kabilah di negara Arab ni, akhirnya dia orang akan saling berperang. Setiap masa tu boleh katakan tak berhenti berperang. Dan selain berperang, antara benda yang dia orang buat juga, dia akan menyamun, buat rompakan, rampas harta-harta. Kadang bayangkan sebuah kelompok ni pergi ke satu tempat, serang sebuah rumah, ambil barang-barang. Tu buat lari. Ini masalah apabila bangsa-bangsa Arab ni, bila dia orang dah terlampau banyak, satu, banyak dari segi kuantiti. Tu masing-masing pula berbangga dengan puak masing-masing. Kan? Sehingga meletakkan selain pada puak dia orang adalah hina. Jadi bagi dia orang, apa salahnya? Ambil je barang orang lain. Kan? Sebab dia orang ni bukan ada nilai pun pada dia orang. Tuduh. Akhirnya, bila banyak berlakunya peperangan, banyak yang berlaku rompakan, kan, samun, rampasan-rampasan harta di antara puak-puak ni, di antara puak-puak Arab ni, kesan yang paling maksima yang berlaku pada sosial bangsa Arab ni adalah akhirnya kedudukan wanita Arab menjadi rendah dan hina. Okay. Apa kaitan dia? Perang banyak berlaku, orang Arab bergaduh sebab masing-masing berbangga dengan keturunan masing-masing, kabilah masing-masing. Tapi kesannya, wanita Arab yang hidup dalam masyarakat tu, diorang jadi hina dan diorang direndahkan. Apa kaitan dia? Okay, kita akan tengok. Slide yang ketiga-tiga. Kondisi wanita Arab. Bila diorang ni dah hidup dalam suasana, semua orang pakat bergaduh, semua kabilah pakat bertempur, puncanya bila diorang ni jadi hina adalah disebabkan itulah yang pertama banyak perang. Okay. Cuba kita dengar. Bila banyak peperangan, biasanya siapa yang akan terlibat peperangan? Ini lelaki lah, golongan lelaki. Kalau dalam Islam ni, memang lelaki lah yang pergi perang. Perempuan kan sama ada duduk di barisan belakang, ataupun jadi pembantu, ataupun tak pergi perang. Dan bila lelaki ni banyak berperang, jadi waktu tu kedudukan lelaki, martabat lelaki ni orang akan nampak, oh,
kedudukan lelaki ni dia lebih menonjol, dia lebih menyelah. Pasal yang perang ni antara kabilah ke kabilah. Jadi masing-masing nak pertahankan kemuliaan bangsa masing-masing, kaum masing-masing. Jadi golongan lelaki ni lah yang nampak lebih menonjol nak pertahankan kemuliaan bangsa masing-masing. Jadi bila lelaki lebih menonjol, lelaki lebih menyelah, pada waktu tu kaum yang satu lagi tu, iaitu kaum wanita, orang kata macam tak ada nilai, tak beri function apa pun untuk menjaga kemuliaan sesebuah bangsa. Sebab lelaki pergi berperang. Yang kedua, puncanya kemampuan lelaki tu sendiri. Kan? Memang kau tengok logik lah lelaki pergi berperang. Sebab lelaki ni mampu dari segi kekuatan fizikal, mental dia. Kan? Kalau zaman bangsa Arab tu dengan naik kuda. Kan? Lelaki ni dia mampu naik kuda Arab. Dia lebih berkemampuan. Nak bawa pedang. Pedang zaman Arab kan. Pedang ni bukan macam kita angkat penyapu ke apa kan. Berat. Dan lelaki lebih ada daya untuk benda tu. Dan biasanya lelaki ni bila dia perang, kalau harta-harta yang dirampas, dia orang yang akan miliki. Dia orang takkan bagi kat kaum wanita. Zaman tu dia berlaku diskriminasi kat situ. Jadi punca daripada dua benda ni, dengan banyaknya perang, akhirnya dengan perang tu kedudukan lelaki lebih menonjol. Sebab lelaki lah orang nampak lebih nak pertahankan kemuliaan bangsa. Dan punca yang kedua sebab memang kemampuan lelaki tu sendiri dari segi dia berperang, dia mampu buat semua benda, angkat pedang, tunggang kuda, miliki harta rampasan. Akhirnya last sekali berlaku pada kaum wanita. Wanita ni akhirnya dalam sebuah masyarakat ni dia macam tak ada nilai. Sebab tadi dah lelaki, orang kata lelaki lebih ke depan, lelaki lebih menonjol. Jadi perempuan ni macam dah tak ada function lah. Sebab perempuan ni seolah-olah tak memberi apa-apa sumbangan untuk menjaga kemuliaan satu-satu bangsa, satu-satu kabilah. Jadi antara kesan yang berlaku bila perempuan ni dah tak ada nilai di sudut bangsa Arab, akhirnya berlakulah antara budaya-budaya yang famous di kalangan orang Arab pada zaman tu adalah amalan tanam anak-anak perempuan. Kan? Anak-anak perempuan ni jadi hamba tawanan musuh. Kan? Dan orang Arab ni percaya anak perempuan ni akan bawa kepada kemiskinan dan kefakiran. Dan benda ni memang dirakamkan oleh Allah Ta'ala dalam surah At-Takwir. Yang mana Allah sebut, Allah cerita kat kita benda-benda yang dibuat oleh orang Arab dahulu lah. Kan? Buat bil banat. Buat bil banat ni tanam anak perempuan yang hidup. Memang benda ni amalan yang hina. Okey. Anda cuba singkatkan insyaAllah. Malis saya rasa. Okey. Saya dah terlajak kan. Akhirnya ikhwah dan akhwat, kesimpulannya, kalau kita secara dasarnya kita tahulah orang Arab ni bila dia orang dah banyak suka sangat berperang, mengamalkan Asabiah Qabaliyah, buat apa, suka rampas harta, samun, buat rompakan, tanam anak perempuan hidup-hidup. Dia orang siksa perempuan, tindas perempuan. Tapi sebenarnya, akhirnya sebelum Islam datang, sebenarnya Islam nampak ada satu peribadi ataupun karakter-karakter yang terpuji dalam diri orang Arab. Memang ada. Maksudnya dalam kejam-kejam dan zalim-zalim orang Arab ni pun adanya sifat-sifat yang memang secara asasinya ada dalam diri orang Arab. Iaitu sifat berani, sifat mulia, dia orang ni setia, dia orang ni ada harga diri, dia orang ni jujur. Ini sifat-sifat yang memang ada secara tabi'i dalam diri orang Arab. Walaupun yelah memang dia orang bunuh anak perempuan, dia orang berperang. Tapi karakter-karakter ni ada dalam diri orang Arab. Dan yang paling special kat sini, dia orang ni sentiasa menjaga hak jiran. Sampai tahap dia orang kata kalau siapa yang mengabaikan hak jiran ni, maksudnya dia ni bukan daripada kalangan orang Arab. Sampai tahap tu. Okey. Anda cuba cepatkan. Sekarang ni kita masuk macam mana bila Islam datang, apa yang berlaku pada orang Arab. Bila Islam datang, antara benda yang Islam buat adalah Islam menjalankan proses penghapusan.
Antara benda yang Islam hapuskan, itu yang pertama. Asobiah qabaliyah. Islam hapuskan. Islam hapuskan kerjasama batil antara puak. Islam hapuskan amalan samun, rompak, serbuan. Dan yang paling penting, Islam hapuskan tu amalan tanam anak perempuan tidak hidup. Okey. Asobiah qabaliyah, dengan cara bila Islam hapuskan, sebab Islam datang, kerana Islam terang, asobiah qabaliyah ni adalah sebenarnya yang salah. Sebab dalam budaya asobiah qabaliyah, masing-masing berbangga dengan keturunan masing-masing. Masing-masing berbangga dengan talian darah masing-masing. Tapi bila Islam datang, Islam beritahu sebenarnya yang paling mulia bukanlah ukurannya pada keturunan. Bukanlah ukurannya pada talian darah, tapi pada ketakwaan. Sebab tu kalau pernah baca, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Dan itu yang Allah nilai sebenarnya. Allah bukan tengok pada keturunan kita. Allah tengok pada ketakwaan. Okey. Yang kedua, Islam datang nak tunjuk bahawa Islam ni dakwah dia alamiah. Maksudnya universal. Bila kata universal, Islam ni umum untuk semua manusia. Tak ada yang terkecuali. Maksudnya bila kita dakwah ni, kita dakwah pada semua orang. Bukan kita dakwah pada bangsa kita je, tak. Kita dakwah pada semua orang. Sebab itu yang dituntut oleh agama Islam. Akhirnya kita nak tunjuk bahawa Islam ni dakwah dia universal. Okey, yang ketiga, Islam ni sifat dia tu murunah. Murunah ni maksudnya sesuai dengan semua zaman, sesuai dengan semua masyarakat. Tak kira mana-mana tempat pun, Islam ni sesuai dan relevan. Okey. Kerjasama batin antara puak. Macam mana Islam cegah adalah akhirnya Islam gantikan ataupun Islam tawarkan sebenarnya yang digalakkan antara puak ni adalah kerjasama ke arah kebaikan. Sebab haram hukumnya tolong-menolong ke arah kebatilan. Kata Allah kan, la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tak boleh. Surah Maidah ayat 2. Dan bila banyak-banyak puak ni, antara benda yang boleh kita berpuak adalah kita berlumba-lumba buat kebaikan, kan? Maksudnya Islam datang tu Islam ganti dengan kebaikan. Tadi masing-masing berlumba-lumba buat kejahatan kan. Islam ganti, Islam datang, Islam gantikan dengan berlumba-lumba buat kebaikan. Fastabiqul khairat. Okey. Okey, budaya samun dan rompak. Islam datang, Islam hapuskan budaya ni sebab nak menunjukkan bahawa Islam ni agama yang selamat. Siapa yang masuk Islam, siapa yang bersama-sama dengan orang Islam, dia akan selamat. Dia akan tenteram. Sebab sifat Islam tu sendiri ialah selamat, aman dan sejahtera. Dan orang yang lemah, yang hidup zaman tu, yang kena tindas, yang asyik kena zalimi, akhirnya dia pun rasa selamat daripada kezaliman-kezaliman orang yang lebih kuat. Dan akhirnya Islam nak tunjukkan bahawa dalam agama Islam ni dia ada batas-batas. Kan? Dia ada border-border dia yang tak boleh kita langkah. Kan? Itu Allah sebut Allah sebut dalam Quran, janganlah kamu melampaui batas. Kerana innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tak suka orang terlalu batas. Sebab batas dan hak syarak ni adalah hak Allah. Siapa yang melanggar perintah Allah, melanggar agama Islam, seolah-olah dia telah melanggar hak Allah. Okay. Dan akhirnya macam mana Islam hapuskan amalan tanam anak perempuan hidup-hidup ni dengan Islam bagi tahu bahawa sebenarnya lelaki dan perempuan ni adalah sama dari segi taklifan. Macam mana lelaki ditaklifkan dengan ibadat, ditaklifkan dengan hukum-hukum Islam, macam tu juga perempuan. Tak terkecuali. Jadi, kalau lelaki pun ditaklifkan dengan benda yang sama, perempuan pun ditaklifkan dengan benda yang sama, jadi layaklah untuk perempuan tu mendapat kemuliaan dan juga perhatian. Jadi, nilai nyawa seorang perempuan tu sama je nilai nyawa dengan seorang lelaki. Bukan boleh saja bunuh, saja nak buat lebih kurang. Satu lagi, sirah Rasulullah. Macam mana bukti daripada sirah Rasulullah, akhirnya Rasulullah sendiri membuktikan bahawa perempuan ni memang ada nilai dalam Islam. Dan memang kita semua sedia maklum, bila Islam datang, memang Islam lah agama yang mengangkat darjat dan martabat perempuan, wanita. Bukti dia dalam satu peristiwa Baitul Aqabah, bila Nabi membai'ah wanita-wanita yang beriman. Okey, last sekali, kita tengok macam mana Islam datang. Islam nak beritahu fitrah kehidupan lelaki dan wanita ni sangat-sangat saling memerlukan. Contohnya kahwin lah. Kalaulah kita jadi macam orang Arab Badui, kan, buat lebih kurang kat kaum-kaum wanita, kalau yang lelaki ni, maksudnya dia telah mencacatkan fitrah kehidupan ni. Kan? Sebab fitrah kehidupan, lelaki dan perempuan ni sangat-sangat saling memerlukan.
Dan dalam asas nak bina sebuah Baitul Muslim, iaitu rumah tangga Islam, dalam ciri-ciri sebuah rumah tangga Islam ni, dia ada kasih sayang, ada cinta, komunikasi yang baik. Dan macam mana lelaki nak wujudkan benda-benda tu kalau tak ada wanita? Nampak? Dia punya keterkaitan ni. Jadi bila Islam datang, Islam rawat semua benda ni. Kan? Islam rawat, Islam tunjukkan apa yang terbaik. Yang sangat-sangat bertepatan dengan fitrah manusia. Dan akhirnya, apa yang dilakukan oleh orang Arab, ada sebahagian yang dihazafkan, maksudnya yang dibuang, dan ada perkara yang dikekalkan. Antara yang dikekalkan, yang itulah. Yang mana kerjasama-kerjasama untuk kebaikan tu dikekalkan. Yang mana kerjasama untuk kebatilan mesti dibuang. Dan apa saja budaya dan tradisi yang pada asalnya memang dah bertepatan, Islam kekalkan. Tapi mana-mana budaya dan tradisi yang tidak bertepatan dengan Islam, itulah yang dibuang. Okey. Rasa sampai itu saja. Kan? Jadi, maklif. Minta maaf banyak sebab tak perasan dah terlajak kan. Dan sebenarnya lepas ni memang ada Ana dimaklumkan akan ada kesinambungan daripada tajuk Ana ni, insyaAllah mungkin pada bulan depan kot, daripada ikhwah sini juga kan. Jadi kalau ada soalan mungkin, kalau ada lah kan, Ana sangat memalukan lah. Ada berapa jam lah? 1 jam 40 minit. Oh, okey lah. 10 minit je kan. Ada apa-apa mungkin yang nak ada pandangan ataupun ada benda yang dia nak kongsi berkaitan dengan perbincangan kita pada hari ni. Sebab lepas pada ni, barulah kali akan masuk topik apa itu syariah Islam dan apa dia punya keistimewaan. Lepas kita kenal semua macam mana realiti Arab ni, Islam, akhirnya barulah kita selesai untuk kita tahu apa itu syariat Islam sebenar. Dan insyaAllah mungkin akan dibentangkan oleh ikhwan Mesir yang lain pada bulan depan insyaAllah. Untuk Ana dapat bentangkan yang ni lah. Pengenalan asas tentang sebuah masyarakat, undang-undang dan realiti Arab sebelum Islam. Okay. Ada apa-apa nak kongsi ataupun macam buku ni. Buku ni ada, sebenarnya ada 2 bab besar. Dia ada dua bahagian besar. Dalam bahagian tu, bahagian pertama ada 3 bab. 3 bab yang, dan dalam satu bab tu adalah, dia ada subtopik lagi. Ke depan ni, kita akan tengok macam mana takrif syariah, pengenalan tentang syariah, kan? Pengenalan tentang fiqh Islam. Beza kan syariah dengan fiqh Islam. Last sekali dia akan sebut, bukan last sekali lah, maksudnya bab yang ketiga tu, bab yang ketiga tu dia cerita macam mana apa sumber-sumber dalam Islam. Di Quran dan Sunnah. Tu ada sumber-sumber lain, ijma', qiyas. Semua ni ada dalam perbincangan selepas ni insya-Allah. Itu pun kalau ada ni lah, ada feedback daripada ikhwah dan akhwat sana lah. Okay. Untuk pembentangan ni ada apa-apa muskilah? Maksudnya ada apa-apa persoalan ataupun permasalahan yang boleh dikongsi? Okey, sejauh mana
Di mana sejarah dan adat Arab diambil kira dalam Islam. Okey. Dia ana mungkin boleh sebut kat sini. Kita tengok Kenapa kenapa bangsa Arab kan? Kenapa tak bangsa lain? Kenapa bila bincang tentang syariah ni, memang kalau antum baca buku sebelum pengenalan tentang syariah, memang dia akan cerita dulu bangsa Arab. Yang pertama memang kat mana wahyu tu turun, Islam tu mula kat tanah Arab. Tapi kenapa kena kenal bangsa Arab sebelum tu? Untuk pengetahuan ikhwan dan akhwat, kalau ikhwan dan akhwat pernah terbaca lah kan, pernah jumpa. Bangsa Arab ni dia sebenarnya dia satu bangsa yang dia susah. Kan. Kalau macam di sebenarnya tanah Arab tu, iaitu di Kota Mekah sebelum datangnya Nabi Muhammad, dia sebenarnya kalau tengok geografi kan, sebenarnya tanah Arab tu, kanan dan kiri dia adalah sebuah tamadun yang paling besar. Tahu kan? Rom dan Parsi. Okay. Tapi kan, specialnya bangsa Arab pada waktu tu, walaupun diorang hidup di tengah-tengah dua tamadun yang besar ni, tapi diorang tak terpengaruh sikit pun. Diorang buat hal diorang je. Maksudnya diorang terus dengan amalan diorang, walaupun amalan tu amalan yang tak baik, tapi diorang tak terpengaruh dengan amalan-amalan tersebut. Dua tamadun besar ni. Jadi nak bagi tahu orang Arab ni, diorang ada satu jati diri yang diorang tak mudah terpengaruh. Itu satu. Satu lagi, orang Arab ni, diorang ni sebenarnya satu bangsa yang paling susah untuk berubah. Sebab tu maha hebatnya Allah bila Allah hantarkan Nabi mulakan dakwah seorang diri di tengah-tengah bangsa yang paling susah untuk ubah. Pengajarannya buat kita nak bagi tahu akhirnya tak ada bangsa dalam dunia ni yang orang kata pun sekeras bangsa Arab lah. Dari segi dia punya cara hidup, dari segi cara fikir. Tapi macam mana hebatnya Islam tu datang dan kaedah Nabi berdakwah akhirnya tak mustahil. Kan? Dan apa pengajaran yang boleh kita ambil? Kalau kita balik pada negara kita, maksudnya bangsa kita yang mudah terpengaruh ni kan, mudah mudah dengan kita tu faham ni, sebenarnya lagi mudah lah untuk menerima ajaran Islam. Sebab bukti dekat situ kan. Bangsa Arab yang keras-keras tu pun akhirnya boleh diubah dengan agama Islam. Okey, ada apa-apa lagi tak? Ana minta maaf banyak kalau ana terambil masa antum. Antum ada aktiviti yang lain selepas ni kan. Sebagai penutup, ana pertama nak ucapkan ribuan terima kasih banyak kepada ikhwah dan akhwat Jepun, semua Jepun, kerana atas kesudian untuk berkongsi ilmu kan. Dan insyaAllah kita sama-sama pendakwah ISMA ni bekerja kat mana-mana pun, pertama sekali kita kena betulkan niat kita kerana Allah, dan yakinlah perjalanan sebagai pendakwah ni memang perit, memang sakit, sebab itulah yang dilalui oleh baginda Rasulullah. Kalau Rasulullah selesa kan, Rasulullah senang buat kerja dakwah, takkan ada lah sirah yang kita baca kan, mana Nabi disiksa, macam sahabat tu kan. Jadi insyaAllah kita sentiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah lautkan hati-hati kita kat mana pun kita ada, dengan siapa pun kita berada. Yang penting kita kerja, terus bekerja dan terus berdakwah insyaAllah. Mungkin itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.